Okey, hari ini kita akan sambung kita punya latihan. Okey, pada minggu ni kita akan buat set soalan B, soalan yang terakhir dalam set Tipikon 2021. Kita buat soalan B6. Okey, soalan B6 adalah berkenaan dengan buku. Cuba kita buka soalan dia. Okey, kita cuba buat. Anis Najwa telah membaca sebuah buku bermula pada muka surat pertama. Okey, dia mulakan dengan muka surat pertama. Dia beri hasil tambah semua nombor muka surat buku yang dibaca oleh Najwa. Anda dikehendaki mengira jumlah muka surat yang telah dibacanya. Jadi kalau kita tengok contoh input 66, jadi output dia akan dapat 11. Macam mana boleh dapat 11? Okey, 11 ni 66 ni sebenarnya ialah 1 tambah 2 tambah 3 sampailah 11. Okey, input dia ialah jumlah hasil tambah. Jumlah hasil tambah pula. Dia punya input ialah hasil tambah. Hasil tambah nombor muka surat. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 11 ni ialah nombor muka surat. Dan hasil tambah nombor muka surat ni adalah kita punya input. Dan dia suruh kita cari output. Jadi yang ni senang sahaja soalan dia. Okey, kalau tingkatan kalau tingkatan 4 kita ada belajar hasil tambah jujukan nombor. Ingat tak kalau kita ada baca, kita ada belajar formula SN. Okey. Jadi kita ambil N tambah 1 bahagi 2 tambah A darabkan dengan D. Okey, kita boleh guna formula ni. Yang ni kalau kita dah belajar tentang formula hasil tambah aritmetik. Jadi kalau kita ambil hasil tambah aritmetik, SN ni adalah kita punya input dan dia suruh cari N. Dia suruh cari N. So kita just buat kita buat N tambah 1 sama dengan SN tolak A, kemudian N okey, kita pindah-pindahkan dan last sekali kita tinggalkan N. Okey, kita skip dulu yang ni. Kita ada satu lagi cara, katakanlah kita belum belajar lagi, contohnya tingkatan 3 belum belajar lagi tentang hasil tambah jujukan aritmetik, kita boleh gunakan for loop. Kita boleh gunakan for loop untuk cari jawapan dia. Okey, jadi macam mana kita gunakan for loop dalam dalam apa? Dalam Java. Okey, selain daripada for loop ni kita biasanya guna untuk gegelung yang kita boleh kira berapa banyak gegelung dia nak buat. Okey, tapi kalau dia bagi contohnya 66, kita sebenarnya tak pasti berapa banyak kali gegelung yang dia akan buat. Jadi sebenarnya selain pada for loop, yang ni sebenarnya lebih mudah ataupun lebih sesuai kalau kita guna while loop. Okey, kalau kita guna while, kita buat input dulu. Scanner. Kita buat input dulu. Scanner set kepada input. Okey. New scanner. Sekejap. System.in. Silap ni. Scanner IMP sebenarnya. Set kepada new scanner system.in. Okey, kemudian apa yang kita buat, kita declare variable intn. Kemudian kita buat n set kepada input.next integer. Okey, kita baca input. Okey, selepas kita baca input, apa yang kita buat? Kita gunakan while loop. Mula-mula dekat luar ni kita letak jumlah. Jumlah hasil tambah ataupun sum of number. So kita buat contohnya S set kepada 0. Kita buat 0. Lepas tu kita buat while. Okey, kita letak syarat dia akan loop sehingga hasil tambah sama dengan N. So while S not equal to N ataupun while S less than N.
Jadi selagi hasil tambah tu kurang daripada n, dia akan terus tambah. Jadi while s less than n, apa yang kita buat? Okey, dekat sini kalau kita tak nak buat less than n, kita boleh buat ys not equal to n pun boleh juga. Pun boleh juga. Kemudian kita buat yang pertama, kita buat s set kepada s. Jadi kita buat satu lagi apa? Kita buat satu lagi counter dekat atas ni untuk tambahkan counter ni dalam i. So kita buat s set kepada s plus i. Kemudian kita buat i plus plus sebab kita nak nombor dia semakin, kita jadikan yang ni sebagai counter dan counter dia semakin meningkat, dia akan tambah-tambah satu. Okey, kemudian kita boleh print kita boleh print. Contohnya kita boleh print. Kita print system.out.print. Okey, kita print s kita print hasil tambah dia. Kemudian kita boleh run. Kita boleh tengok dia punya output. Ada error, cannot find symbol. Okey, integer n, s. Run sekali lagi. Error, cannot find symbol I tak declare. Okey, n, s, I. Okey, run sekali lagi. Okey. Jadi kita akan dapat yang betul kita akan dapat yang betul. Yang ni hasil tambah startnya kosong. Kemudian bila kita masukkan 1, dia akan jadi hasil tambah dia 1. Bila kita masukkan 2, dia akan jadi 3. Kita masuk 3, dia akan jadi 6. Kita masuk 4, dia akan jadi 10. Dan kita masukkan 5, dia akan jadi 15. Kita akan dapat output yang betul. Jadi tapi dia bukan nak cari hasil tambah. Dia nak suruh kita cari n. Farid Zikri tanya, cikgu dalam condition while tu untuk scanner je. Condition while. While ni kita letak syarat bila masa dia akan apa? Dia akan masuk dalam loop. Dia akan buat loop selagi hasil tambah S ni, hasil tambah dia tidak sama dengan input. Jadi apa yang kita buat? Kita cuba tambah nombor 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya sampailah dia punya hasil tambah ni sama dengan n. N ni merupakan kita punya input. Kalau sama dengan n, dia akan berhenti. Loop ni akan berhenti. Jadi yang tu yang kita buat sebenarnya, syarat dia. Syarat dia loop akan berhenti bila mana hasil tambah dia sama dengan n. Okey, s tu variable untuk apa? Sum of number. Okey, jadi kalau kita buat, kita print I contohnya. Kalau kita print I, kemudian kita plus, kita print S. Okey. Jadi kalau kita print line kat sini, kalau kita buat banyak baris, kita akan nampak dengan lebih ni lah, dengan lebih jelas. Okey. Jadi bila I nilai dia 1, hasil tambah dia akan jadi kosong. Okey, kenapa dia terbalik sikit? Sebab saya apa? Sebab saya apa ni yang kata? Saya yang ni, kenapa I berubah? Okey, sepatutnya apa yang saya buat, sepatutnya saya buat I plus plus dulu, baru saya ubah nilai S. Sekejap. Betul. Saya sepatutnya buat saya terbalik ni, terbalik. Sepatutnya saya buat I plus plus dulu. Lepas saya buat I plus plus, baru saya ubah nilai S.
Jadi sepatutnya macam ni. Okey, saya run. Okey. Jadi bila dalam iterasi yang pertama, nilai I, yang ni nilai I, yang ni nilai S. Bila I 1, hasil tambah dia adalah 1. Bila I dia 2, hasil tambah dia akan jadi 3. 1 tambah 2. Kalau nilai I 3, 3 tambah 3 akan jadi 6. Bila I 4, 6 tambah 4 akan jadi 10. Bila I 5, 10 tambah 5 akan jadi 15. Okey, jadi sebenarnya output dia ialah 11. Yang ni yang kita nak. Yang kita nak adalah N, bukan S. S ni kita cuma compare S yang kita dapat dengan kita punya input. Bila S dengan input dia sama, jadi apa yang kita buat, kita paparkan nilai N. Jadi nilai N adalah apa? Nilai N adalah yang ni. Okey. Sorry, nilai N. Kita nak paparkan nilai I. Kita nak paparkan nilai I. Okey, kemudian apa yang kita buat? Yang ni kita just nak check sahaja. Kita double slash dan kita print semula. Kita print system dot out. Wah, sekejap salah. Kita buat system dot out dot print. Jadi kita letak luar loop, kita print I. Jadi kita run. Okey tak? Ataupun terlebih satu. Betul. Jadi dia akan betul untuk semua test case. Dia akan betul untuk semua test case. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat ni? Yang ni kalau kita gunakan loop. Kalau kita gunakan loop, dan loop ni akan berhenti bila mana nilai S sama dengan nilai N. Okey. Bila sama, kita minta dia berhenti dan dia akan paparkan nilai I. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Farid Zikri. Okey, Farid Zikri boleh faham ataupun kurang faham? Kenapa kita I ni start dengan 1? Dekat sini kita start dengan kosong lah. Kita start dengan kosong. Bila dia masuk sahaja loop, I ni akan jadi 1. Masuk-masuk je loop dia akan jadi 1. Kenapa kita masuk loop dia mulakan dengan 1? Sebab muka surat buku tu bermula dengan muka surat yang pertama. Okey, dan kita buat I++, kenapa? Kerana selepas 1 akan jadi 2, lepas 2 akan jadi 3, lepas 3 akan jadi 4. Sebab tu kita buat dekat sini I++ dekat sini. Kita buat I++ dekat sini. Tapi Java settle sikit. Oh, C. C dengan Java lebih kurang je, Farid. Lebih kurang je C dengan Java. Sintak dia sama. While yang ni semua sebiji sama, cumanya sistem .out.print line ni awak gantikan dengan print. Tak silap saya dah, awak gantikan dengan print F. Yang tu kalau dalam C++. Dia punya sintak lebih kurang sama dengan Java. Kalau dekat dalam Java dia ada semicolon, dekat C++ pun kena guna semicolon dekat sini. Cuma yang atas ni tak ada, C++ yang ni tak ada. C++ terubah yang ni. int, kita declare variable. Untuk input kita gunakan sorry. C++ kita guna cin. Yang ni n, kita buat cin n. Yang tu dah C++ lah. Kita tak guna yang ni. Kalau output kita tak buat macam ni. Output kita buat cout. Kita buat cout. Lepas tu kita buat I. Okey, kemudian kita buat N. Okey. C++. Dia lebih kurang sama dengan Java. Yang ni sama. Syarat sama. Kena ada kurungan. Sama juga. C++ pun kena ada kurungan juga. Lepas tu kena ada curly bracket dekat while. Dan C++ pun kena letak curly bracket juga. Sama je C++ dengan Java. Lebih kurang sama. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Nak tanya? Okey. Yang ni kan kita buat I. Okey, I ni nombor muka surat sebenarnya. I ni dia refer kepada nombor muka surat. Okey. Jadi bila dia baca buku, dia akan baca buku bermula daripada muka surat pertama. Okey, kemudian kita ada S. S ni ialah hasil tambah. S ni ialah hasil
tambah muka surat. S ni hasil tambah muka surat. Jadi bila dia baca muka surat pertama, hasil tambah 1 ni ialah 1. Bila dia baca muka surat kedua, hasil tambah 1 dengan 2 akan jadi 3. Bila dia baca muka surat 3, 1 tambah 2 tambah 3 akan jadi 6. Bila dia baca muka surat 4, yang ni akan jadi 10. Yang ni bila dia baca 5, sini akan jadi 15. Nampak Jadi apa yang kita buat? Kita buat while loop. Kita buat while loop dan kita buat loop yang tidak terhingga. Dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Dia akan teruskan sampai mana? Sampai dia dapat nilai S ni sama dengan nilai N. N ni adalah input tadi. N tu adalah kita punya input. Jadi kalau kita dapat hasil tambah muka surat sama dengan input yang tadi, kita akan hentikan loop. Dia keluar daripada loop dan baru dia akan paparkan nombor muka surat yang terkini tadi. Okey, boleh dapat? Kalau nak tanya, kalau tak faham tanya, jangan malu-malu. Tanya je. InsyaAllah setakat saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey, kenapa saya tak guna for loop? Saya tak guna for loop sebab saya tak tahu berapa banyak iteration yang akan mungkin berlaku. For loop ni, dia sesuai kalau kita tahu iteration tu berapa kali berlaku. Tapi kalau macam dalam soalan ni, kita tak tahu berapa banyak muka surat. Mungkin ada 11 muka surat, dia akan buat 11 iteration. Mungkin ada 20 muka surat, mungkin ada 30 muka surat. Kita tak tahu berapa banyak bilangan muka surat. Okey, jika kita tak tahu berapa banyak loop, berapa banyak iteration yang mungkin akan berlaku dalam loop, apa yang kita buat? Kita gunakan while loop. Kita gunakan while loop. Sebab kita tak tahu berapa banyak kali dia tambah. Sampai bila dia akan tambah, kita tak tahu. Jadi bila kita tahu berapa banyak iteration, kita gunakan while loop. Sebab tu kita gunakan while. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya cuba rangkut. Okey, kemudian saya akan submit. Tengok. Okey, saya submit. Saya betul untuk semua test case. Yang ni untuk soalan set B, soalan yang terakhir. Okey, kemudian kita tengok pula kepada soalan set C. Okey, kita buka website PBCom semula. Kita pergi dekat contoh soalan pertandingan. Okey, kali ini kita akan buat soalan set C. Okey. Kita masuk dalam set C. Okey, cuba tengok ayam kambing 3. Dah buat belum soalan ni? Sekejap Cikgu nak check. Kadang-kadang kita Okey, soalan ayam kambing 3 ni sama dengan soalan set B. Jadi dalam set B ni ada dah soalan ayam kambing 3. So kita skip soalan ni. Okey, titik tengah 2 ni juga ada dalam set B. Okey, kita dah pernah bincangkan dalam set B. Jadi soalan nombor 2 ni kita skip. Okey. Kemudian kita tengok jujukan AG2. Okey, jujukan AG2 pun ada dalam set B. Jadi kita potong soalan ni, kita skip sebab dah ada dalam set B. Okey, dia soalan yang sama. Okey, kemudian kita ada beza usia shilling 3. Okey, beza usia shilling 3 belum ada lagi soalannya. Okey, jadi kita buat yang ni kita buat beza usia shilling 3. Okey, sekejap sebelum tu cikgu nak tengok set B tadi apa nama soalannya? Buku 2A. Okey, sekejap cikgu nak tanda. Takut kita buat bincang soalan yang sama 2 kali. Okey, buku 2A kita dah siap Okey, jadi kita tinggal set B, kita jawab soalan set C. Okey, soalan yang pertama ialah soalan beza shilling 3 soalan beza shilling 3. Okey, kita buka ini.
Okey, sekejap cikgu nak tulis. Beza shilling 3. Beza shilling 3. Okey, kita cuba buat soalan ni. Okey, diberi bilangan shilling dan juga senarai tahun-tahun shilling tersebut dihasilkan. Anda dikendaki mengira beza usia maksimum bagi shilling-shilling tersebut. Sebagai contoh, diberi 4 shilling. Okey, dan kita ada 4 shilling dengan yang dia bagi ni ialah tahun. Tahun-tahun shilling tersebut dihasilkan dan dia suruh cari beza maksimum shilling. Okey, kalau nak cari beza maksimum shilling, cara dia ialah kita kena cari tahun yang paling besar dan kita akan tolak tahun yang paling kecil. Okey. Tahun yang paling besar tolak dengan tahun yang paling kecil, kita akan dapat beza maksimum. Jadi apa yang kita kena buat? Okey, kalau dia bagi 4 keping shilling, kita kena check. Kena check dalam setiap keping ni mana satu nombor yang paling besar, mana satu nombor yang paling kecil. Jadi kita kena check satu demi satu. Mana satu nombor besar, mana satu nombor yang paling kecil. Jadi apa yang kita boleh buat? Cara paling mudah adalah dengan gunakan for loop. Satu lagi kita kena ingat, kita tak tahu berapa banyak keping shilling yang ada. Kita tak tahu berapa banyak keping shilling yang ada. Mungkin dia bagi 6 keping, mungkin dia bagi 10 keping. Dia tak fix. Dia tak fix shilling tu ada berapa keping. Yang ni dia bagi contoh. Sebagai contoh ada 4 keping. Mungkin ada 10 keping shilling, mungkin ada 20 keping shilling. Okey. Jadi apa yang kita kena buat? Cuba tengok input dia. Baris pertama mengandung integer n yang mengandungi bilangan shilling. Jadi dia dah bagi nilai n, so kita boleh gunakan for loop. Jadi kita akan iterate sebanyak n kali. Kita akan iterate sebanyak n kali dan kita akan check satu persatu tahun mana yang paling besar, tahun mana yang paling kecil. Kemudian dia kata baris kedua mengandungi sebanyak n integer ci yang mana semua integer i 1, 2, 3 hingga n yang dipisahkan oleh spacebar yang mana setiap integer ci mewakili tahun shilling tersebut dihasilkan. Okey, yang ni kita buat macam biasa. Cara paling mudah kita boleh gunakan for loop. Okey, jadi macam mana kita buat? Mula kita buat scanner input set kepada new scanner. Okey. System.in. Okey, ni yang pertama. Seterusnya kita declare variable sebab kita nak guna n. Kemudian kita buat n set kepada input.nextInt. Input.nextInt. Okey. Kemudian kita tengok baris yang kedua. Baris yang kedua mengandungi satu senarai nombor. Jadi kita tak tahu berapa banyak nombor yang ada kat situ. Jadi kita gunakan nombor-nombor ni kalau kita nak simpan paling mudah kita gunakan array. Kita gunakan array. Dalam Java kita ada array. Dalam Python kita ada list. Jadi kita baca satu line. Jadi kita nak baca satu line, caranya kita buat macam ni contohnya, tahun set kepada input.next line. Ada tak next line? Okey, ada. Okey, next line. Okey, jadi mula sekali apa yang kita buat? Kita keluarkan balik kita punya input, kita nak tengok jadi ke tak jadi dia punya input tu. Dapat tak dia baca? Mungkin tak dapat baca jadi kita kena test. Kita buat system.out.print line, kita akan print n. Yang kedua kita akan print tahun. Okay, saya guna singkatan tahun. Variable awak nak guna singkatan tak ada masalah. Kalau macam ni dia gunakan C. Dia gunakan variable C. Awak nak guna variable C pun boleh. Nak buat sama macam dia. Kita buat C. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, kemudian kita run kita punya coding. Cannot find symbol.
Cannot find symbol kerana C itu adalah string. So kita kena declare C. Kita kena buat variable declaration string C. Okay, kita run sekali lagi. Okay, dapat tak dapat. Kenapa tak dapat? Bising pula. Okay, dia tak dapat. Input dia 4, dia keluarkan 4. Yang ni input dia satu string, outputnya tak keluar. Outputnya tak keluar. Kenapa tak keluar? Sebab bila kali kedua dia baca next line, dia akan baca end of line dekat baris yang pertama tu sebenarnya. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena dapatkan satu karakter. Contohnya kita buat get ch. Ada tak? Okey. Saya tak pasti Java untuk dapatkan karakter macam nak buat. Tak boleh. Salah. Okey, sekejap Cikgu Google jap. Macam mana nak baca karakter dalam Java? Java read character. Oh, dia gunakan nextchar. Okey, dia gunakan nextchar. Jadi kita boleh buat dekat sini. Kita boleh buat contohnya input.nextchar. Okey. Kemudian kita run sekali lagi. Cannot find symbol. Sekejap Mungkin salah. Next. IMP dot next. Ada tak next character? Next long, next line, next float, next boolean, decimal, next short. Tak ada. Ataupun kita boleh baca next line 2 kali. Next line yang pertama dia akan baca end of line. Next line yang kedua barulah dia baca satu line, input line yang kedua. Cuba kita run sekali lagi. Kalau buat macam ni dapat tak? Tak dapat juga. Okey. Cuba kita ubah dekat sini. Kita ubah and set kepada input.nextLine. Okey. Yang kedua pun kita baca input.nextLine. Jadi integer kita gunakan pass in. Sekejap Saya tengok Google macam mana nak convert string kepada integer. Java pass in. Okey, integer.passInt. Jadi kita buat dekat sini. Integer.passInt. Okey, run. Okey, dapat Jadi kita kena buat macam ni. Sebab input dia dua baris. Jadi kita nak baca baris pertama, kita baca menggunakan method next line. Okey, tapi kita tahu next line ni apa yang berlaku, dia akan baca input dalam bentuk string. Jadi kita nak terima dia dalam bentuk nombor. Kita nak jadikan dia dalam bentuk nombor. Mula kita baca dalam bentuk string. Selepas kita baca dalam bentuk string, kita tukar semula dia kepada nombor. Macam mana nak tukar dia kepada nombor integer? Kita gunakan integer.passInt. Okey, kemudian bila kita baca yang kedua, C input.nextLine, dia akan baca satu baris input. Okey, yang ni baris yang pertama. Yang ni input baris yang kedua. Okey, sebab tu next line tu kita buat dua kali. Yang baris yang pertama ni kita baca input.nextLine, kita masukkan di dalam N. Input yang kedua kita baca gunakan nextLine dan kita masukkan di dalam C. Okey. Jadi kita dah dapat baca
input. Yang ni saya baca input, saya keluarkan balik output. Saya baca input, saya keluarkan balik output. Tadi yang bawah ni tak keluar. Kali ni dah keluar dah yang bawah. Okey, jadi sekarang kita dapat dia punya output tapi dalam bentuk string. Tapi bila kita nak buat pengiraan, kita contohnya kita nak compare, nak cari beza, nak cari beza tahun. Macam mana kita nak cari beza tahun kalau kita tak tukar dia kepada integer? Jadi asalnya dia adalah string, kita kena tukar dia kepada array of integer. Okey, jadi kita kena tukar dia menjadi array of integer. Tapi sebelum kita tukar jadi array of integer, kita kena split dulu. Kita kena split input ni ke dalam array. Jadi macam mana kita nak split input? Jadi ni kita tengok tengok Google. Dalam pertandingan yang sebenar kita boleh guna Google Jadi jangan risau. Saya nak tengok Java split string by space. Jadi dah ada kat sini. Macam mana cara kita nak split kita punya string dengan menggunakan ni. Okey. Okey, kita boleh buat macam ni. String, but it doesn't work. String. Sekejap Okey. Jadi kita buat string C. Lepas tu kita buat C string dot split. C. Okey. Kita buat tambah kat belakang ni string dot split. Okey, split by space bar. Jadi kita cuba run. Incompatible. String cannot be converted into string. Sekejap Okey, dia kena buat macam ni. String C. Okey, kita buat macam ni Okey, cuba run. Okey, sekejap saya dah lupa dah macam nak buat string C. Kenapa dia kata macam ni? Java.string. Sekejap saya cuba cari tempat lain. How to split a string in Java by space or tab. Okey, jadi cara yang tadi betul. Apa yang kita buat string C. Kita buat macam ni. Yang ni apa yang kita buat, kita declare C sebagai array of string.
Okey, kemudian kita baca input. Okey, kita baca input kat sini. Sekejap saya padam yang ni. Jadi kita buat C set kepada input.nextLine, kemudian kita buat dot split. Kita buat dot split. Kita nak split by spacebar, so kita buat spacebar dekat belakang dia. Okey. Lepas tu kat belakang dia kita cuba print. Katakanlah kita nak print index kosong. Jadi kita run. Okey, dia akan dapat macam ni. Okey, jadi kalau kita buat array, nombor item yang pertama akan jadi indeks kosong. Item yang kedua akan jadi indeks 1, item ketiga akan jadi indeks 2, item ketiga akan item keempat akan jadi indeks 3. Okey, dia akan bermula dengan indeks kosong. Jadi kita dapat Jadi kita buat array. Jadi cara nak declare array, kita boleh buat string C, lepas tu kita buat kotak macam tu. Kita declare C itu sebagai array. Ataupun kalau kita tak nak buat macam ni, kita boleh buat macam ni. Macam ni pun boleh. Dalam Java, kita boleh buat mana-mana. Kotak ni kita letak dekat string pun boleh. Kotak ni kita letak dekat C pun boleh. Dia akan dapat benda yang sama. Okey. Mula kita declare C ni sebagai array of string. Okey, kemudian kita baca C input.nextLine. Kita akan baca satu line dulu. Okey, satu line tu kita baca satu baris. Kemudian kita gunakan split method. Split method ni dia akan split string ni mengikut spacebar. Jadi saya split mengikut spacebar. Okey, kemudian saya masukkan dia ke dalam C. So C akan simpan array of string. C akan simpan array of string. Okey. Dan kalau kita nak buat pengiraan, tak boleh. Kenapa tak boleh nak buat pengiraan? Sebab yang ni akan jadi array of string. Kita kena tukar dia menjadi array of integer. Okey, kita kena tukar dia menjadi array of integer. Jadi macam mana kita nak baca satu baris input dan kita simpan dia sebagai integer dalam Java. Okey, jadi kita kena Google. Cuba kita Google Java input array of integers. Okey. Jadi sekejap Java input split by space. Okay, input integer split by space. Okay, sekejap Okey, dia gunakan mula-mula sekali, tengok mula sekali apa yang dia buat. Dia declare array, lepas tu dia split array string tersebut. Lepas dia split, dia akan gunakan pass integer. Dia gunakan pass integer dan dia akan Dia akan gunakan for loop untuk dia tukar setiap item tu sebagai integer. Tapi pada kali ini dia gunakan variable yang lain. Jadi untuk array of string dia gunakan variable s. Okey, dan daripada string dia convert kepada integer dan dia gunakan variable a. Dia gunakan variable a untuk dia masukkan array of integer. Jadi maknanya dekat sini dia menggunakan dua variable. Okey. Yang S ni dia akan simpan untuk sementara. Okey, sementara dia simpan. Kemudian yang A ni variable sebenar yang dia akan pakai. Okey, jadi dia buat macam ni, int A, new int 100. Sebab yang tu dia dah tahu ada 100 item. Jadi kita boleh buat benda yang sama lah. Kita boleh buat benda yang sama. Contohnya kita buat sini, katakanlah string dia kita set dia kepada string
Contohnya kita buat string baris contohnya. Kita buat string baris, kemudian kita buat baris set kepada inp.nextLine.split. Okey, kemudian kita cuba print baris 0, kita akan dapat kita akan dapat apa yang kita nak, tapi yang ni dalam bentuk string. Kita kena tukar dia menjadi integer sebab kita nak buat pengiraan. Jadi apa yang kita buat, kita declare satu lagi array yang kedua, tapi kali ni kita declare array of integer. Jadi macam mana nak declare array of integer? Caranya macam ni. Okey, kita buat int nama array new int. Jadi kita buat macam tu. Kita buat sini int nama array dia c, kita set kepada sekejap macam salah ni. Kita kena buat kotak int c. Kemudian kita buat new int. New int, dan berapa banyak kita punya size array. Yang belakang tu kita kena letak size array. Jadi size array ni kita hanya ketahui selepas kita baca n. Kita baca input sebagai n. So yang ni tak boleh declare dekat atas. Dia kena declare dekat bawah. Kenapa dia kena declare dekat bawah? Sebab kita belum tahu size array. Selepas kita tahu size array, baru kita declare array of integer. Jadi array of integer kita declare dekat sini. Kita declare dekat sini. Jadi dalam kotak ni berapa banyak size array? Sebanyak n. Sebanyak n. Jadi kalau n tu nilainya 4 contohnya, 4 shilling. Jadi kita declare C ni dengan kita letakkan array of integer yang bersaiz 4. Kemudian kita kena buat loop. Kita kena buat loop untuk kita tukar setiap string tu kepada integer. Jadi apa yang kita buat, ataupun kita buat kat bawah ni pun boleh. Takut confuse, jadi kita buat yang ni kat bawah pun boleh. Kita buat kat bawah. Mula kita buat yang ni. Lepas tu kita nak masukkan baris ni tadi. Setiap string yang baris tu kita nak masukkan ke dalam C. Tapi C tu akan pegang nilai integer. So kita buat for I set kepada 0. Kemudian kita buat I less than n. Kemudian kita buat I plus plus. Jadi kita akan baca baris. So kita buat baris, kita buat CI set kepada baris I. Tapi baris I ni kita nak kena tukar dia kepada integer. So kita gunakan integer.parseInteger. So kita buat integer.parseInteger. Jadi apa yang berlaku kat sini? Bagi setiap I, untuk setiap untuk setiap baris I, untuk setiap baris I ni kita akan tukar dia kepada integer. Dan selepas kita tukar, kita akan masukkan dia dalam CI. Itu apa yang kita buat. Kita akan tukar setiap string yang ada dalam baris kepada integer. Dan selepas kita tukar, kita masukkan ke dalam C. Kita masukkan ke dalam C satu persatu. Jadi bila kita run, contohnya, kita buat print C. Contohnya kita tambah dengan contohnya kita print C dulu, kita run tengok jadi ke tak. Ada error. Cannot find symbol. Saya tak declare I ni. So saya declare kat sini pun boleh. Saya buat for inti. Malas nak declare banyak kali, saya declare kat dalam for loop saja. Dah jadi. Dia jadi tapi tak tahu betul ke nilai dia integer. Jadi nak tahu nilai dia integer ke tak, kita cuba tambah dengan 10. Jadi kalau 19, 39,
tambah dengan 10, dia akan jadi 949. Okey, jadi kalau dia boleh tambah, maknanya confirm dia adalah integer. So kita try tambah. Okey, dia akan jadi 1949. Jadi confirm dia adalah integer, bukannya string. Okey, sekarang kita dah dapat tukar. Kita dah dapat tukar. Kita dah dapat tukar apa tadi? Kita dah dapat tukar daripada array of string menjadi array of integer. Kita tukar array of string menjadi array of integer. Tapi kita kena gunakan dua variable. Okey, kemudian apa? Kita dah tukar. Masalah sekarang ni kita nak kena cari dalam array tadi, apakah nombor yang paling besar, apakah nombor yang paling kecil. Okey, jadi kita nak buat setiap loop jadi cara paling mudah kita buat satu lagi loop. Okey, untuk kita cari nombor paling besar dengan nombor paling kecil. Kalau kita nak buat dekat atas ni pun boleh nak buat atas pun boleh, tapi takut awak confuse, saya buat loop yang kedua. Okey, contohnya kita buat for intj set kepada 0, kemudian kita buat j less than n, kemudian kita buat j plus plus. Okey, jadi kita cari nombor terbesar dengan nombor terkecil. Contohnya kita buat nombor terbesar adalah, katakan nombor terbesar A adalah nombor paling kecil contohnya, ataupun kita buat kecil je. Kecil set kepada 0. Kita declare int kecil set kepada 0, kemudian int besar set kepada 0. Okey, kita buat yang ni kita panggil initialize. Kita initialize kecil dengan besar. Lepas tu kita compare. Kita buat if ci, if ci lebih besar, tak boleh, sekejap besar dengan kecil. Okey, kita tak boleh buat macam ni. Kita declare macam biasa, kita tak boleh initialize. Sebab kalau kita initialize, kecil akan jadi 0. Kita biarkan dulu. Kecil, besar. Kita tak perlu initialize. Kemudian kita buat for intj set pada 0. Okey, mula sekali kita akan buat if sekejap. Kecil, besar. Kita buat if ci okey, senang macam ni. Kita buat kecil dengan besar. Mula-mula sekali kita set kepada C0 dulu. Kita set C0 ialah apa? C0 ialah nombor yang pertama. Kita set dulu besar dengan kecil kepada nombor yang pertama. Okey, lepas tu baru kita ubah dia punya nilai dalam loop. So kita buat setiap kali loop if C, yang ni CJ sebenarnya. If CJ lebih besar daripada kecil. Okey, kemudian apa yang kita buat? Lebih besar daripada kecil pula. Lebih besar daripada besar. Lebih besar daripada besar. So kita buat besar set kepada CJ. Kemudian kita buat satu lagi if CJ lebih kecil daripada kecil CJ. Okey. Kemudian kita akan buat kecil set kepada CJ. Okey. Kemudian kita nak test nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. So kita buat dekat sini. Yang ni kita sekejap. Yang ni kita double slash dulu. Yang ni kita double slash juga. Kita cuba print dalam loop. Kita print dalam loop, kita nak tengok jadi ke tak dia compare nombor paling besar dengan nombor paling kecil. So kita print system.out.print
line, contohnya kita buat nombor terbesar. Okey, set kepada yang ni kena macam ni Java. Okey, macam ni kita plus dengan besar. Kemudian kita print satu lagi. Kita print satu lagi, nombor terkecil. Kita set kepada kecil. Okey. Dan kita run. Tengok jadi ke tak. Okey. Jadi untuk kali yang pertama, dia akan jadi dekat sini. Nombor terbesar adalah 1939. Nombor terkecil adalah 939. Okey, kali kedua dia pergi dekat sini. Oleh kerana yang ni lebih besar daripada 1939, dia compare, jadi nombor terbesar akan berubah menjadi 1963. Tapi nombor terkecil akan stay. Okey, yang ni untuk yang kedua. Bila yang ni kat sini, dia akan buat yang ni. Okey, untuk yang ketiga, 2021. Yang berubah ialah nombor yang terbesar. Nombor yang terkecil masih lagi stay. So, bila 2021, dia akan ubah macam ni. Nombor terbesar dengan nombor terkecil. Kemudian 1941. 1941, nombor yang terkecil tak berubah, nombor yang terbesar tak berubah. So, dia stay. Okey, jadi kita punya algoritma kita betul. Kita punya algoritma betul. Dia dapat trace nombor paling besar dengan nombor paling kecil. Okey, cuba tengok yang test case yang seterusnya. Okey. Jadi test case yang seterusnya ialah yang ni. Yang pertama 1728. Jadi nombor terbesar dengan nombor terkecil, dua-dua jadi 1728. Kali kedua dia iterate, kali kedua dia buat iteration. Apa yang berlaku? 2511. Yang terbesar akan berubah. Yang terkecil stay. Kemudian dia pergi yang sebelah. Yang terbesar dengan yang terkecil tak berubah. Okey, tak berubah. Dia pergi yang sebelah. Terbesar akan berubah. Yang terkecil stay. Dia pergi dekat sebelah. Tak berubah. Yang terbesar dengan terkecil. Dia pergi sebelah. Terbesar dengan terkecil sama juga tak berubah. Dia pergi sebelah. Terbesar dengan terkecil masih lagi sama. Okey, kemudian dia pergi lagi sebelah. Terbesar dengan terkecil masih lagi sama. Okey, kali ni dia pergi yang sebelah ni. Yang terkecil akan berubah. Yang terkecil akan berubah, tapi yang terbesar akan stay. Nampak? Okey, dan dia akan check. Dia akan check sampailah yang paling hujung. Jadi ini apa yang kita buat kat sini. Jadi untuk setiap J yang ada dalam kita punya C, kita akan check nak tentukan mana satu yang terbesar, mana satu yang terkecil. Okey, jadi bila dah betul, kita buang dia punya ni, kita jadikan dia hashtag. Okey, jadi beza antara nombor terbesar dengan nombor terkecil akan jadi beza maksimum. Jadi kita nak paparkan beza maksimum, so kita buat system.out.println. Okey, besar tolak dengan kecil. Kita akan dapat beza maksimum. Jadi kita run dan kita akan betul untuk semua test case. Okey, kita betul untuk semua test case. Nampak? Dia betul untuk semua test case. Jadi kita dapat. Okey, jadi dia punya trick ialah kita ada dua input, kita ada dua baris input. So kita gunakan next line. Kedua-duanya kita baca menggunakan next line. Dan selepas kita baca baris yang pertama, kita kena convert yang baris pertama ni sebagai integer. Sebab tu kita buat integer dot pass integer. Okey, kita buat integer dot pass integer sebab kita nak tukar string kepada integer. Okey, untuk yang kedua apa yang kita buat? Kita baca satu baris. Tapi mula-mula sekali kita tahu bila kita baca sebaris, dia akan baca sebaris string. Okey, sebaris string tak boleh tukar kepada integer sebab sebaris string boleh tukar kepada string. So kita kena guna array. Kita kena guna array of string. Jadi dekat sini kita
kita gunakan array of string. Kita namakan array tersebut sebagai baris. Dan kita split. Kita split yang sebaris kita baca itu dengan gunakan split method untuk jadikan dia satu array. Okey, kemudian apa yang kita buat? Kita kena tukar array of string tadi kepada array of integer. Jadi kita kena declare satu lagi variable yang kita namakan C untuk kita bina satu array of integer. Dan kemudian apa yang kita buat? Kita ambil setiap item yang ada dekat array of string tadi, kita convert dia menjadi integer, kemudian kita akan masukkan dia ke dalam array of integer. Kita masukkan dia ke dalam C. Okey, kemudian selepas dah masuk ke dalam C, apa yang kita buat? Kita gunakan for loop sekali lagi untuk kita cari dalam array tadi, kita nak cari dalam array tadi mana satu nombor yang paling besar, mana satu nombor yang paling kecil. Jadi mula-mula kita initialize, mula-mula kita initialize nombor yang pertama tu sebagai nombor paling besar dan nombor yang paling kecil. Mula sekali kita initialize. Okey, kemudian baru kita compare. Okey, kita compare. Kemudian kita akan dapat jawapan akhir kita dekat sini. Kita tolakkan yang besar dengan yang kecil. Okey, jadi bila kita run code, dia akan betul untuk semua test case. Kemudian kita submit. Okey. Kita submit. Tengok. Ya, dia akan betul untuk semua test case. Okey, jadi untuk pertandingan, terutamanya soalan bahagian C. Untuk pertandingan, terutamanya soalan bahagian C, pelajar kena faham tentang array. Dan pelajar kena tahu macam mana nak split satu baris input tu kepada beberapa string. Dan masukkan dia dalam array of string. Kemudian pelajar kena tahu macam mana nak convert array of string kepada array of integer. Kita boleh gunakan for loop. Yang tadi kita boleh gunakan for loop untuk kita tukar array of string kepada array of integer. Dan selepas kita tukar pada array of integer, barulah kita buat apa yang kita nak buat. Sebagai contoh, saya nak cari beza maksimum. Untuk cari beza maksimum, kita kena cari dulu nombor yang paling besar, nombor yang paling kecil. Dah cari nombor yang terbesar dengan nombor yang terkecil, barulah kita dapat beza maksimum. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya? Saya dah agak lama tinggalkan Java, jadi banyak benda yang saya lupa tentang Java sebab dah tinggal lama. Okey. Jadi kalau pelajar mahir dengan Java, boleh jawab guna Java, tak ada masalah. Dan kalau pelajar lebih mahir gunakan language lain, contohnya lebih mahir gunakan C++, ataupun lebih mahir gunakan Python, boleh gunakan C++ ataupun boleh gunakan Python. Contohnya Farid Zikri, dia kata dia tahu sikit dia nak Java, tapi dia kat college dia belajar C++. Jadi Farid Zikri, awak kena tahu macam mana nak guna array dalam C++. Kena Google kena Google kat internet, kena belajar sebelum pertandingan ni sempat lagi. Sebab kita pertandingan pada bulan 8, ada masa lebih kurang sebulan. Masa sebulan ni belajar macam mana kita nak split input. Yang kedua, kita belajar macam mana kita nak guna array dalam C++. Dan kemudian kita belajar macam mana nak tukar array of string tadi kepada array of integer ataupun array of float dan sebagainya dalam C++. Kena belajar benda tu lah kalau nak jawab untuk bahagian C. Okey, sebab bahagian C dia banyak soalan kena gunakan array. Banyak soalan kena gunakan array untuk bahagian C. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya, kita akan berhenti dekat sini. Minta maaf, cikgu banyak ambil masa awak sebab sepatutnya kita habis pukul 9 sebab ada pelajar yang kena masuk kelas tuition. Okey, jadi kita kena berhenti dekat sini. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah, hari yang sama, masa yang sama.